أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, seluruh ahli jawatankuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan yang dimuliakan sama kita tetamu yang mulia Dr. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddar, anak-anak daripada kumpulan Sautul Muhibbin Madrasah Darul Muhajirin, dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini untuk sama-sama kita merayakan dan meraihkan hari kelahiran kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selain daripada nikmat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa juga bicara kita tentang segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung mengira akan setiap nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kamu tidak akan dapat menghitung, yakni tidak mampu menghitung setiap daripada nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Tetapi apa juga nikmat yang kita bicarakan, yang kita nyatakan dan kita sebut, tidak dapat mengatasi akan nikmat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan satu penganugerahan yang mulia yang tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam yang sentiasa kita mencari-carinya ialah apabila kita berada pada bulan Ramadan, malam yang disebut malam Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar dengan Allah Ta'ala menurunkan satu surah yang dinamakan Suratul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Ta'ala kurniakan pada malam Lailatul Qadar itu beberapa perkara. Yang pertama, malam itu diturunkan akan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar itu satu malam menyamai dengan 1000 bulan, iaitulah amal ibadat yang kita laksanakan selama 83 tahun 3 bulan
Kalaulah kita melakukan amal tersebut pada malam Lailatul Qadar, menyamai dengan 1000 bulan, iaitu 83 tahun 3 bulan. Dan pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat turun, dan malaikat Jibril juga turun pada malam yang tersebut. Dan yang keempat, Allah Ta'ala memberikan salam sejahtera sampailah kepada waktu pagi. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita mendapati pada malam Lailatul Qadar. Namun begitu, jika dibandingkan dengan malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dapat mengatasi kemuliaan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada saat kelahiran Nabi kita, pada malam kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana malam Lailatul Qadar itu merupakan suatu pengzahiran anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pengzahiran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam Lailatul Qadar itu hanya khususnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anugerah bukan hanya kepada kita umat Rasulullah, tetapi anugerah bagi sekalian alam. Sebagaimana Allah Taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak utuskan akan dikau wahai Rasulullah melainkan sebagai pembawa ubur rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung banyaknya kerana mengumpulkan kita pada malam ini. Tidak ada tujuan lain, tidak ada niat yang lain, semata-mata untuk kita mengingati suatu peristiwa yang besar yang berlaku lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Iaitu malam kelahiran junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalaulah kita merasa bangga, kita merasa berbahagia apabila kita menyambut ulang tahun kelahiran kekasih-kekasih kita. Kita suami menyambut ulang tahun bagi isteri kita, kita isteri menyambut ulang tahun bagi suami kita, kita suami isteri menyambut kelahiran bagi anak-anak kita. Itu merupakan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Apatah lagi kalaulah kita meraihkan akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dalam hati-hati kita merasa lebih hebat lagi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan hanya memberi kehidupan yang jelas pada kehidupan dunia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menyinarkan alam ini, alam semesta ini yang sebelumnya dalam keadaan kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu cahaya iman, Islam dan ihsan, yang mana dengan ketiga-tiga nikmat inilah yang kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang mulia ini. Jangan kita rasa rugi kita berada pada tempat ini, kerana tempat ini akan menjadi saksi di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu, yakni pada hari kiamat nanti, bumi yang tempat kita berada pada saat ini akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, akan memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Sianu bin Sianu, Fulan bin Fulan pada saat ini berada dalam satu majlis, yang mana majlis itu menyebut akan kekasihmu ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kita adakan ini tidak ada lainnya untuk kita nak menarik kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita mendengar tadi beberapa lagu yang telah didendangkan, itu qasidah yang telah didendangkan oleh anak-anak kita berkenaan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang memahami sudah mencukupi bagaimana hebatnya kehambaan atau hebatnya seorang itu apabila menyintai akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu kefarduan bagi kita umatnya.
kita tidak akan mendapat cinta daripada Allah, kita tak akan mendapat kasih sayang daripada Allah, kita tak akan mendapat pandangan daripada Allah jikalau kita tidak menyintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hari ini kita bersyariat, kita berundang-undang, kita mengikuti jalan-jalan agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sebab itulah menjadi kewajipan bagi kita sentiasa mensyukuri nikmat diberikan kepada kita Nabi akhir zaman, dan kita merupakan umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan umat-umat yang terdahulu dengan berbagai-bagai kurniaan Allah taala dengan sebab kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebenarnya tak mau cakap banyaklah, kerana saya ambil tugas sebagai pengurusi malam ni. Jadi insya-Allah kita beri masa yang panjang untuk Dr. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hadar untuk membicarakan topik yang berkaitan dengan sambutan Maulidin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk kita meneguhkan keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya selaku pengurusi majlis tidak memanjangkan kalam, menjemput mempersilakan Al-Mukarram Dr. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hadar untuk memberikan tausiah kepada kita. Anak pengurusi itu sedikit terjemah. Masya Allah. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la yati bil khair illa Allah. Masya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Masya Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-masjid al-mubarak, في هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك، وفي هذا الوقت المبارك، ومع هؤلاء الجماعة المباركين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Ashabu al-masjid al-mubarak, Masjid Kampung Bukit yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, Al-Ustaz Al-Fadil Syekhuna Al-Ustaz Muhammad Suplar bin Yahya wa al-jamaah ashabu al-qasidah Sawt al-Muhibbin, al-hadirin jami'an, uhayyikum bi tahiyyati al-Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama di dalam tempat ini yang mubarak pada waktu ini yang mulia di dalam bulan Rabiul Anwar yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersama jemaah-jemaah yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala kita tak akan dapat hadir diri dalam majlis seperti majlis malam ini. Jadi hargailah nikmat ini dan bersyukur. Tanda orang yang bersyukur adalah istiqamah. Bila dapat hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, berniat dan berazam untuk hadir majlis yang akan datang. Istiqamah a'zam karamah. Yang paling besar karamahnya adalah istiqamah, sehingga kita dapat husnul khatimah. Sebab kita hidup di dunia ini untuk sebentar sahaja. Man ya'mal khairan yujza bihi yawmal qiyamah. Amalan kebaikan kamu di dunia ini akan dapat balasannya di hari kiamat. Waktu kita adalah
umur kita. Dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ya ibn Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, kamu adalah, sesungguhnya umur kamu adalah beberapa hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, bila terlalu satu hari, sebahagian daripada umur kamu sudah lalu. Hari ini tak akan datang lagi, tak akan datang lagi. Walaupun tahun depan ini tahun depan, bukan tahun ini. Tarikh hari ini 31 hari bulan Oktober 2021, tak akan datang lagi. Esok hari baru kalau Allah SWT panjangkan umur. Jadi alhamdulillah, kita berniat untuk menampahkan ibadah kita, mendekatikan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat dalam hati kita kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi syafaah pada kita hari kiamat. Zaman ini adalah zaman yang sangat susah. Ada banyak ujian dan cabaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada orang yang beriman. Orang yang iman mereka kuat adalah orang yang menerimakan ujian Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ridha, jiwa yang terima ujian Allah Subhanahu wa taala, lidah yang bersyukur. Masalahnya zaman ini orang tak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada mereka, menurunkan dugaan ataupun ujian, baru mereka ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang mempunyai iman yang lemah. Dalam hadis yang sahih, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala pada waktu kesenangan kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal kamu pada waktu kesusahan kamu. Cuma zaman ini akan tetapi ramai yang bila ada musibah, bila ada ujian, baru dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya amalan dia tak baik, memang baik, kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah. Akan tetapi orang yang imannya kuat selalunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalunya minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup dalam keadaan yang dia nampak senang, tak ada masalah, tak ada musibah, tak ada muskilah, tak ada kekurangan dalam kesihatan ataupun kekurangan rezeki. Jadi dalam keadaan ini kena takut. Sebab ini dikatakan oleh ulama istidraj. Istidraj makna Allah SWT, Allah melimpahkan nikmatan kepada hamba-Nya sehingga dia bersyukur. Kalau dia tak bersyukur, kalau dia lupa bersyukur, jadi dia jadi dekat daripada syaitan. Jadi nikmat ini menjadikan asbab untuk dia dapat kerugian di akhirat nanti. Fana'rifullah fi waqti ni'mah wa fi waqti musibah. Kena kenal Allah Subhanahu wa taala pada waktu kemewahan kita, pada waktu kemudahan kita, pada waktu kesenangan kita. Dan sekalipun pada waktu kesusahan. Jadi bila kita merujukkan kepada cerita dan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak ada kesusahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi bersama sahabatnya. Mula-mulanya Islam muncul dalam keadaan asing. Mereka lari di bukit-bukit untuk melakukan ibadah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tak ada api yang dibakarkan dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Makana ta'amukum?" Apa itu makanan kamu wahai Aisyah? 3 bulan tak ada api yang dibakarkan dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna tak ada makanan yang dimasakkan dalam rumah Rasulullah SAW. Qalat kana ta'amuna at-tamru wal ma', kurma dan air kusum sekali dengan kurma. Selama berapa? 3 bulan. Adakah di antara kita yang selama 3 bulan tak makan kecuali kurma dan air? Tak ada. Jadi kena hargailah nikmat yang kita dapat zaman ini. Sedikit nasi, hargailah nikmat ini. Nasi, gulai, apa-apa saja yang kamu dapat, terimalah ini daripada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Tengok dan melihat kepada orang yang lagi rendah daripada kamu di dunia ini.
dan tengok melihat kepada orang yang lagi tinggi dalam ibadah. Zaman ini terbalik, ramai yang mencari orang yang lagi tinggi daripadanya tentang urusan dunia. Kalau dia dapat kekurangan rezeki, dia kata orang ini ada banyak, ini ada banyak, ini saya ada kurang. Makna dia tak terima, tak rida dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bila dia solat 5 fardu, dia kata alhamdulillah saya lebih baik daripada orang lain. Orang lain tak solat. Bukan, kena cari orang yang lagi tinggi daripada kita secara beribadah. Orang yang qiyamul lail, orang yang bertahajud, orang yang puasa Isnin Khamis, orang yang solat duha 8 rakaat, orang yang tak pernah meninggal solat witir sebelum tidur ataupun tengah bangun malam, orang yang istiqamah solat fajar dan solat isya berjamaah. Ini yang kita kena cari. Ini yang kita wajib menyesal diri kalau meninggal amalan ibadah mereka. Ini yang kita meletakkan harapan kita untuk menyampaikan derajat mereka, seperti sahabah dan para awliya dan salihin. Tak sayang dunia. Dunia ini untuk sebentar sahaja. Kalau dapat dunia, alhamdulillah, halal, mafi muskilah, tak ada masalah. Cuma masalahnya orang yang sayang dunia, dia pun tak dapat dunia. Rugi, tak dapat dunia, tak dapat akhirah. Sedangkan ada di antara sahabat yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Cuma kekayaan mereka tidak meninggalkan mereka daripada solat dalam saf yang pertama. Tak meninggalkan mereka daripada saf yang pertama dalam jihad, dalam solat, dalam amalan yang soleh, infak, sedekah, zakat. Seperti Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, di antara sahabat yang paling kaya. Cuma bila kita baca cerita sirah mereka, perniagaan mereka tidak menghalangkan mereka daripada amalan ibadah, daripada jihad, daripada solat berjamaah. Ada di antara awliya dan salihin namanya Sayyidina Al-Husain Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu orang yang wali besar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekayaan yang luar biasa, sehingga dia dapat di antara dua bukit ada banyak binatang, kambing dan unta dan lembu dan macam-macam. Tiba-tiba datang seorang awam, dalam khawatirnya, dalam hatinya dia kata, macam mana ini anak Rasulullah SAW, ini keturunan Rasulullah SAW mempunyai harta yang luar biasa, macam orang dunia ini. Tiba-tiba Sayyidina Al-Husain jumpa dia, bertemu dengan dia, panggil dia, mari sini, wahai hampa, mari sini. Apa yang kamu kata tadi? Tengok, dunia ini, semua harta ini, semua binatang ini, kalau tiba-tiba hilang, hati saya akan tetap iman, tak akan rasa sedih atau menyesal diri. Sebab dunia ini di tangan kita untuk beri kepada orang fakir dan miskin, bukan di dalam hati kita. Jadi bila ada kemewahan dunia ini, letak dalam tangan kamu, bukan dalam hati. Kalau dunia dalam hati, Allah SWT tidak melihat kepada hati. Sebab daripada hari yang pertama Allah SWT cipta dunia, tak pernah melihat kepada dunia. Lam yanzur ilaiha mundu an khalaqaha. Dunia ini tidak semacam satu sayap nyamuk. La ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah. Satu sayap nyamuk tak ada harga di mata Allah SWT untuk dunia berbanding dengan yamuk, satu yamuk. Jadi bukan maknanya kalau ada kemewahan itu tanda orang yang mempunyai iman yang lemah, bukan. Cuma kalau ada kemewahan, ada rezeki, ada banyak kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kamu, hargailah nikmat ini dan pakai dan guna secara yang baik. Infak, sedekah, tolong orang fakir, bantu orang miskin, cari jiran-jiran yang ada kekurangan tentang makanan atau pakaian ataupun cara hidup. Dan dengarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu ekor kambing. Kemudian dia menyuruhkan Sayyidatuna Aisyah untuk infak daripada ekor itu, seekor kambing itu. Sayyidatuna Aisyah ambil sedikit, potong ini untuk jiran, ini untuk sahabat, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Sehingga tak tinggal untuk Rasulullah SAW kecuali tangan kambing itu.
tangan sahaja yang kekal, yang lain semua diinfakkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apa yang kekal daripada seekor kambing itu wahai Aisyah? Dia kata, ya Rasulullah, dhahabat kulluha wa lam yabqa illa ad-dira'. Semua sudah tinggal, semua sudah diberikan kepada orang lain, semua sudah hilang kecuali tangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, baqiyat kulluha illa ad-dira'. Semuanya kekal kecuali apa yang kita akan makan. Sebab yang kita berikan Allah SWT ambil, Allah SWT simpan, Allah SWT kira sebagai sedekah dan infak. Ini yang kekal. Yang kita makan, ini yang hilang. Ini yang kita makan. Jadi tak ada pahala seperti yang kita infak, yang kita sedekah. Jadi kalau Allah SWT bagi kamu rezeki, bahagikanlah rezeki itu, beri kepada fakir dan miskin. Ini yang akan kekal. Yang kamu makan, yang kamu beri untuk keluarga, ini bukan infak yang derajatnya lagi tinggi seperti orang yang selalunya menginfakkan kepada fakir dan miskin. Pada hari kiamat Allah SWT simpankan infak kamu dan sedekah kamu dan bantuan kamu sehingga menjadi semacam bukit. Hampa pada hari kiamat melihat, ya Allah, ini bukan amalan aku, ini bukan pahala aku. Firman Allah SWT, hadhihi sadaqatuka fid dunya nammaynaha hatta sarat mithlul jabal. Allah SWT simpankan sedekah kamu dan membesarkannya. Setiap hari membesarkannya sampai hari kiamat. Kalau RM1, kalau RM10, kalau RM100, kalau RM1000, Allah SWT membesarkan sehingga supaya menjadikan sebagai bukit. Jadi jangan risau kalau ada infak dalam keadaan rida dan dalam keadaan gembira. Ini tanda orang yang beriman. Jangan infak dalam keadaan kerisauan tentang rezeki. Infak dalam keadaan yakin Allah SWT akan balaskan kamu lebih banyak daripada apa yang kamu infakkan. Kalau tak dapat di dunia, memang di akhirat nanti lagi banyak, lagi mulia, lagi tinggi. Jadi daripada malam seperti malam ini kita mendapatkan peringatan untuk merujukkan kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh sahabat, mata kama yamutu rajul laysa indahu illa ma yakfih. Diwafatkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan orang biasa, tak ada harta, tak ada benda-benda yang dia mewariskan kepada waris-warisannya, sedangkan ada hutang bersama orang Yahudi untuk orang Yahudi. Ini hidup Rasulullah SAW. Ya Allah SWT menurunkan malaikah Jibril, idza aradta an takuna laka batha Makkah kulluha dhahab sawfa yu'tika Allah. Kalau Rasulullah SAW nak dapat pasir yang dekat Mekah dan Madinah semua semacam emas untuk Rasulullah SAW, dia akan dapat. Qala la ya Jibril, uridu an akuna 'abdan lillah, fa idza syabi'tu syakartu Allah wa idza ju'tu sa'altu Allah. Aku mengharapkan untuk menjadi hamba yang baik, yang mulia, yang taat kepada Allah SWT. Bila dapat kenikmatan, kemewahan, makanan yang cukup, maka aku bersyukur, alhamdulillah. Bila ada kekurangan, maka aku bersabar, minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib harus untuk meletakkan sebagai contoh yang paling mulia di hidup kita. Tak payah cari contoh-contoh yang lain. Tengok budak-budak zaman ini mencari idola-idola yang kafir, idola-idola yang mencari dunia. Idola yang sangat mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang paling besar, Allah SWT menciptakan Rasulullah SAW sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, untuk kita dapat kemudahan untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW, mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Sayyidina Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat yang mempunyai banyak cerita bersama Rasulullah SAW.
yang mendapatkan derajat yang tinggi di antara meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Di antara 7 sahabat yang mempunyai hadis, meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. 1000 hadis. 7 sahabat, di antaranya Sayyidina Jabir mempunyai 1574. Habib ulang, 1574 hadis yang dia hafal sendiri. Dia meriwayatkan hadis ini di dalam kitab-kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kan banyak kali kita dengar an Jabir bin Abdullah. Betul, an Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah pada satu hari dalam satu peperangan itu namanya Dhatul Riqa'. Dhatul Riqa' maknanya keperangan yang mempunyai kain-kain. Kain-kain sebab apa kain-kain? Sebab dikatakan riwayat hadis pada hari itu, pada peristiwa itu, pada keperangan itu, sahabah berjalanan sepanjang 15 hari. Pergi 15 hari balik. Unta-unta yang mereka naik tak cukup. Jadi 10 orang beratur dalam satu unta. 10 orang. Mana ini naik, 9 orang menunggu sampai datang peraturan mereka untuk naik. Sepanjang 15 hari balik, pergi 15 hari balik. Sehingga kaki mereka dilukakan, dikeluarkan darah. Mereka mengambilkan kain-kain untuk ikatkan luka-luka mereka. Pada hari itu bila mereka sudah nak balik ke Madinah, sudah menang, sudah nak balik, sebab orang kafir sudah lari. Lepas tu mereka nak balik. Tengah perjalanan mereka nak balik dalam keadaan yang sangat letih, sangat panas. Tengok hidup kita, alhamdulillah, ada kipas, ada ikun, ada banyak kemewahan, ada kenderaan yang Masya Allah macam-macam. Zaman itu kenderaan mereka adalah unta. Air minum pun tak cukup. Kena jaga betul-betul. Kalau tak jaga betul-betul mungkin mati. Setiap orang ada sedikit air sahaja yang dia kena minum. Pada hari itu mereka sudah nak balik ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua mereka. Tengok cerita dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak suka duduk menghadapi jaish, menghadapi tentera-tentera muslimin. Dia kadang-kadang depan, kadang-kadang belakang, kadang-kadang tengah-tengah, kadang-kadang cari orang yang ada keperluan, orang yang letih, orang yang ada masalah. Siapa itu? Rasulullah SAW. Jadi pada hari itu dia turun daripada depan ke belakang, mencari kalau ada sahabat yang ada masalah, ada kekurangan. Lepas tu tiba-tiba nampak Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir mempunyai satu unta yang sangat lemah, yang sangat letih. Sebab dia pakai unta itu untuk menolong urusan rumah, ambil air, kerja, apa-apa saja dia pakai unta itu. Cuma sahabat yang lain ada 2-3, mereka ambil satu untuk bermusafir. Yang lain mereka tinggal di Madinah. Sayyidina Jabir sebagai orang fakir dan miskin tak ada kecuali satu sahaja. Lepas tu Sayyidina Rasulullah SAW tanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, kenapa kamu lambat? Kenapa unta kamu tak kuat untuk ikut sahabat yang pertama?" Dia kata, "Ya Rasulullah, unta aku sudah lemah, sudah penat. Jadi saya sudah fikir untuk tinggalkan dekat sini. Saya jalan kaki lagi baik daripada naik unta ini. Sebab memang sudah tak boleh jalan biasa." Tengok mukjizat Rasulullah SAW. Dia kata, "Wahai Jabir, adakah kamu mempunyai rotan?" Dia kata, ya Rasulullah, ini rotan saya." So Sayyidina Rasulullah SAW ambil rotan itu. Lepas tu dia baca zikir hadapi unta itu. Dia tekuk itu, tekukkan ke macam mana? Tikam. Tikam ke ketuk. Lepas tu cucuk. Lepas tu tengah baca doa. Siapa itu? Dan siapa tangan Rasulullah SAW? Dia yang baca doa siapa? Rasulullah SAW.
Apa yang jadi selepas itu? Dia bangun, unta itu bangun, lepas tu lari. Sehingga Sayyidina Jabir malu sebab unta itu sudah nak lari, nak jadi depan daripada Rasulullah SAW. Dia nak jadi yang pertama, saf yang pertama. Unta siapa? Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sehingga dapat kekuatan yang luar biasa, keberkatan Rasulullah SAW. Lepas tu Sayyidina Rasulullah SAW kata, wahai Jabir, macam mana keadaan unta kamu? Kata, ya Rasulullah, saya pun malu, tak boleh kawalkan unta saya. Takut kalau kurang adab jadi dalam saf yang lebih apa itu awal daripada Rasulullah SAW. Lepas tu Sayyidina Rasulullah SAW tanya Sayyidina Jabir, wahai Jabir, adakah kamu nak jualkan unta untuk saya? Sayyidina Jabir malu, kata, ya Rasulullah, ambil sebagai hadiah, tak ada masalah. Dia kata, tak, saya nak beli unta itu. Kata, okey ya Rasulullah, berapa? Agak-agak umur Sayyidina Jabir berapa? Siapa yang boleh jawab? Umur Sayyidina Jabir tengah keperangan itu, Dhatul Riqa'. Umurnya berapa? Siapa yang boleh jawab? Agak-agak. Ada? Bagi nombor. Umur berapa Sayyidina Jabir pada hari itu? Tak dengar. Jawab. 60. Ya Allah. 20. Umur Sayyidina Jabir pada hari itu 20. Dia tak suka duduk rumah ataupun dia kata, saya masih 20, saya tak payah pergi jihad. Ayahnya baru meninggal. Ayahnya Sayyidina Abdullah bin Amr Al-Aslami, yang mempunyai satu keramah yang tiada ada bersama orang manusia lain, yang Allah SWT bercakap bersamanya tanpa hijab. Siapa itu? Ayah Sayyidina Jabir bin Abdullah, namanya Abdullah bin Amr Al-Aslami. Bila dia meninggal di perang Uhud, Allah SWT menurunkan malaika untuk membawakan tubuh jasadnya, untuk membawakan ruhnya sekali. Sebab dia dapat 80 luka. 80 luka. Bukan luka yang biasa, luka pedang. Ayah Sayyidina Jabir. Pas dia meninggal, Sayyidina Jabir pun terus pergi ke perangan yang seterusnya. Jadi Sayyidina Jabir umurnya 20. Rasulullah SAW sudah tua. Minta dia jualkan unta untuk Rasulullah. Dia kata, saya jual. Rasulullah SAW bersabda, saya jual unta ini dengan 1 dirham. 1 dirham memang kurang. 1 dirham zaman itu mungkin dapat 5 ekor ayam. So kata, ya Rasulullah, ini unta bukan ayam. 1 dirham. So kata, berapa? 2 dirham. Rasulullah SAW nak dia senyum sebab dalam keadaan sangat susah, dalam keadaan sangat panas, cuaca pun tak elok, sahabat-sahabat pun ramai yang dalam keadaan penat. Rasulullah SAW suka memberikan berjuangan, bergurauan bersama ahli sahabatnya. Jadi di dalam riwayat itu, setiap kali dia tampakkan 1 dirham. Lepas tu Rasulullah bersabda, Allahumma ghfir li Jabir, ya Allah ampunilah dosa Jabir. Sayyidina Jabir suka, tenang. Dia kata 3 dirham tak cukup. Kata 4 dirham, Allahumma ghfir li Sayyidina, Allahumma ghfir li Jabir. Saya bagi 4 dirham. Ya Allah ampunilah dosa Jabir. 5 dirham, ya Allah ampunilah dosa Jabir. 6 dirham, ya Allah ampunilah dosa Jabir. 10 dirham, ya Allah ampunilah dosa Jabir. Sayyidina Jabir kata, Rasulullah SAW doa untuk saya selama 40 kali, sampai 40 dirham. 40 dirham zaman itu harga yang sesuai untuk unta. Unta zaman itu harganya dalam 40 dirham. Macam satu kereta zaman itu. Sampai Sayyidina Jabir Ridha sudah terima, saya akan jualkan unta aku dengan Rasulullah SAW dengan harga 40 dirham. Sayyidina Jabir kata, ya Rasulullah, kalau saya jual unta saya, macam mana nak balik ke Madinah? Biarkanlah saya pakai sampai Madinah, baru saya bagi Rasulullah. Kata, okey, masih muskilah, tak ada masalah. Naik unta ini sampai sampai Madinah, bawa unta untuk saya. Dia bayar kepadanya 40 dirham. Sayyidina Rasulullah SAW tanya kepada Jabir, wahai Jabir, kenapa kamu nak balik Madinah cepat? Dia nak balik cepat.
laju-laju. Kata, ya Rasulullah, saya baru kahwin, saya rindu pada isteriku. Dia pun sudah rasa macam berkawan dengan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW suka jadi bersama sahabatnya macam sahabat, macam kawan. Bukan macam ketua, bukan macam raja, bukan macam orang yang tinggi daripada mereka. Walaupun umur mereka masih rendah daripadanya. Bila Sayyidina Jabir nampak bergurauan bersama Rasulullah SAW, jadi maka dia tak malu. Dia kata, ya Rasulullah, saya rindu isteri aku, baru saya kahwin. Kata, ya Jabir, hal tazawwajta thayyib am bikr? Ma makna thayyib am bikr? Wahai Jabir, kamu sudah kahwin dengan perempuan yang terjemah. Jadi Sayyidina Jabir kata, ya Rasulullah, saya kahwin bersama perempuan yang thayyib, janda, yang sudah janda. Sayyidina Jabir 20, dia kahwin dengan perempuan yang janda. Qala lahu Rasulullah, limadha lam tatazawwaj bikran? Dalam hadis ini, tuda'ibuha wa tuda'ibuk. Kenapa kamu tak cari perempuan yang belum janda, bikr, dara. Dara, kamu main bersama-samanya, kamu masih muda. Dia kata, ya Rasulullah, ayah aku baru meninggal dan meninggalkan 9 perempuan, 9 anak perempuan, adik-beradik 9. Kalau saya cari perempuan yang masih kecil, yang masih muda, macam mana nak jaga 10 perempuan yang muda? Jadi saya cari perempuan yang sudah berakal, yang sudah boleh jaga saya, boleh jaga anak-anak saya, anak-anak ayah aku, iaitu adik-beradik aku. Maka Rasulullah SAW kata, ini amalan yang baik, ini memang alasan yang tertentu. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, wahai Jabir, bila kita sudah hampir di Madinah, kita akan tunggu dalam satu tempat namanya Sirar. Sirar satu tempat dalam 4 kilo daripada Madinah. Kita ambil rihat, lepas tu kita balik masuk Madinah. Waktu itu siang. Bila mereka sampai tempat itu, Sayyidina Rasulullah SAW suruh sahabat untuk sembelih 1 ekor untuk makanan. Lepas tu suruh mereka bermandi, suruh mereka ambil siap untuk mereka masuk jumpa atau bertemu dengan ahli mereka, ahli keluarga mereka dalam keadaan yang sedia, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang ada tenaga, ada ketenangan dalam hati mereka. Bila mereka sampai waktu zuhur tempat itu, Sirar, namanya Sirar, sampai hari ini ada namanya Sirar. Mereka sudah makan, sudah rasa kenyang, sudah bermandi, sudah bersih tubuh badan mereka. Ini di antara adab dan akhlak Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabatnya. Jadi di dalam madhab, di dalam fikih, bila ada orang musafir, jangan balik bertemu ahli keluarga kamu dalam keadaan yang bermusafir, dalam keadaan yang letih atau penat, ataupun badan pun tak bersih lagi, tak mandi lagi, tak pakai pakaian yang sesuai untuk bertemu bersama ahli keluarga. Khususnya kalau sudah bermusafir seminggu, 2 minggu, kena balik dalam keadaan yang ahli keluarga suka, khususnya isteri dan anak-anak. Jadi sahabat waktu zuhur itu sudah siap cepat-cepat nak masuk Madinah. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul Madinah, jangan masuk Madinah sekarang ini, waktu siang. Memang ahli keluarga sibuk dengan urusan rumah. Biarkanlah mereka menyediakan diri untuk menerima kamu, untuk bertemu dengan kamu. Isteri kena tahu sebelum suaminya datang, kena siap sebelum suaminya datang. Jadi Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk pergi Madinah, bagi tahu ahli Madinah, sahabat akan datang bersama Rasulullah SAW selepas asar, untuk mereka bersedia, untuk mereka siapkan diri mereka. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW, kembali kepada cerita Rasulullah bersama Jabir. Kata, ya Jabir, isteri kamu memang rindu kepada kamu, dan memang dia hari ini akan sediakan namarik. Namarik itu dalam bahasa Arab makna bantal-bantal.
bantal-bantal ataupun rumah tidur. Memang dia nak gurau bersama Jabir sebab dia baru kahwin. Jangan risau wahai Jabir, kalau kamu rindu kepada isteri kamu pun rindu kepada kamu, dan insya-Allah pada waktu ini dia akan siapkan untuk kamu bantal-bantal untuk rihat, untuk tidur. Dengarlah yang Habib bagi cerita ini untuk satu tujuan, macam mana cara hidup sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sendiri, macam mana dia hidup dalam rumahnya. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, mana ada kita ada bantal-bantal? Kita tidur atas lantai. Ya Allah, tak ada bantal untuk tidur, tak ada. Zaman ini siapa yang boleh tidur tanpa bantal? Susah. Kalau tak ada katil pun ada yang tak boleh tidur. Mereka tidur atas lantai. Rasulullah SAW pun tak ada katil. Satu hari Sayyidina Umar masuk bilik Rasulullah SAW, nampak ke belakang Rasulullah SAW ada luka sebab dia tidur atas jaridun nakhl, yakni warakun nakhlah. Tak ada katil. Kata, ya Rasulullah, anta fi hadzal makan, kamu dalam tempat ini dan orang raja dunia dalam kemewahan yang luar biasa. Qala ama tarda ya Umar an takuna lahum ad-dunya wa takunu lana al-akhirah. Wahai Umar, kita rida apa yang Allah SWT bagi kita. Kita dapat keadaan ini di dunia dan di akhirah nanti kita akan dapat kemewahan. Akan tetapi orang raja dapat kemewahan dunia, tak dapat kemewahan di akhirah nanti. Ini hidup Rasulullah SAW. Tak ada katil, tak ada kemewahan, tak ada binda-binda dalam rumahnya. Rumah tetamu Rasulullah SAW tak ada kursi ataupun sofa ataupun tempat yang boleh duduk. Atas lantai sahaja, atas muka bumi. Tak ada tempat, tak ada kursi ataupun lain-lain. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, mana ada kita ada bantal-bantal? Dia orang fakir. Dia kata, ya Rasulullah, saya masih ada hutang-hutang yang belum bayar lagi. Kata, ya Jabir, innaha sawfa takunu lakum namariq. Wahai Jabir, pada zaman yang akan datang kamu akan dapat bantal-bantal yang cantik. Akhirnya sahabat, bila Rasulullah SAW suruh mereka masuk Madinah, baru boleh masuk Madinah, Sayyidina Jabir pergi terus jumpa isterinya, dan sebelum dia buat apa-apa, dia bagikan berbicara ataupun bagi cerita dia bersama Rasulullah SAW. Kata, wahai isteri aku, kamu tahu tak, saya bertemu dengan Rasulullah SAW, dia buat ini, dia buat ini, dia tolong saya, dia baca zikir, unta saya jadi laju. Dia bagi cerita-cerita. Akhirnya dia kata, Sayyidina Rasulullah SAW kata, pada zaman yang akan datang Allah SWT akan beri kita rizki sehingga kita supaya kita membelikan bantal-bantal yang cantik. Lepas tu dia pergi ambil unta dan pergi masjid Rasulullah SAW. Dia masuk masjid, kata, ya Rasulullah, unta yang saya jual pada kamu ada di luar masjid. Lepas tu Sayyidina Rasulullah SAW bersabda atau berkata, wahai Jabir, ambil duit dan ambil unta. Allahu Akbar. Dia suka bantu sahabatnya, suka bantu sahabat-sahabat yang hidup dalam keadaan susah. Siapa itu? Rasulullah SAW. Meninggal dalam keadaan fakir. Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan miskin. Selepas wafatnya Sayyidina Jabir, Sayyidina Rasulullah SAW, selepas wafatnya, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat menghadapi banyak ujian-ujian. Di antaranya orang yang murtaddin, orang yang keluar daripada agama Islam, seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Dan hidup Sayyidina Abu Bakar jadi dalam keadaan susah bagi sahabat. Dalam zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan bantuan kepada muslimin untuk membukakan bumi-bumi yang dekat Madinah, yang dekat negara Arab, seperti Syam, seperti Iran, semua masuk dalam Islam. Bila mereka masuk Islam, Allah SWT bagikan rizki kepada orang Islam. Lepas tu keadaan sahabat sudah jadi tinggi, sudah mereka jadi kaya, sehingga datang satu hari isteri Sayyidina Jabir bin Abdullah dapatkan rizki. Lepas tu beliau pergi untuk beli bantal-bantal. Selepas wafat Rasulullah SAW beberapa tahun, dia masih tak lupa.
Dia masih yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan jadi. Dia beli, dia buat macam mana? Macam surprise untuk Sayyidina, kejutan untuk Sayyidina Jabir. Tiba-tiba Sayyidina Jabir masuk, nampak dalam biliknya ada bantal-bantal yang cantik, ada tempat yang sudah cantik untuk tidur, untuk rehat. Beliau iaitu Sayyidina Jabir, bila nampak kemewahan itu nangis. Nangis, kata, "Wahai isteriku, kenapa kamu beli untuk saya ini? Tengoklah hidup kita bersama Rasulullah SAW dalam keadaan rida, dalam keadaan kurang kemewahan dunia ini. Kita hidup dalam keadaan tenang hati. Jadi ini menghalangkan saya daripada perasaan yang bersama Rasulullah SAW." Dia lupa, dia sudah lupa Sayyidina Jabir. Tapi isterinya mengingatkan dia, "Wahai Jabir, adakah kamu sudah lupa? Rasulullah SAW berkata dari hari itu akan jadi kepada kamu bantal-bantal yang cantik. Kamu akan beli bantal-bantal yang cantik. Inilah janji ataupun jaminan Rasulullah SAW." Jadi kita dapat peringatan ataupun pelajaran daripada cerita Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Yang utama adalah akhirah, yang utama adalah syukur, yang utama adalah sabar, yang utama adalah iman yang kuat. Bila dapat ujian, kesusahan, kekurangan dalam rezeki, kerisahan tentang rezeki, letakkanlah yakin kamu dan rapatkanlah iman kamu dan hati kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan janjian Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk, setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat rezeki yang tetap, rezeki yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lauh mahfuz. Jadi tak payah kita risau. Kita kena risau, wajib kita risau bila ada kekurangan dalam ibadah kita, dalam amalan soleh kita. Bila kita sudah mendapatkan hati yang sudah suka, sudah sayang dunia, ini masalahnya. Al-qalbu alladhi yuhibbu dunya la yanzuru Allah ilaih. Hati yang sayang dunia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepadanya. Dan tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat dalamnya, anggota yang dilihati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati. Inna Allah la yanzuru ila amwalikum, ila wujuhikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Dalam satu hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada harta dan muka kamu, akan tetapi yang dilihati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah niat dan hati kamu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan malam ini, malam cinta Rasulullah SAW, Allah SWT membersihkan hati kita, meletakkan cahaya dalam hati kita, menjadikan hati kita yang selalunya bergantung bersama Allah SWT, beryakin dan bertawakal kepada Allah SWT, menyerahkan urusan kita kepada Allah SWT, menjadikan hampa yang bila ada kenikmatan, ada kemewahan, ada kesenangan, bersyukur, Alhamdulillah. Bila ada kesusahan, bila ada kesengsaraan, bila ada kerisahan, kekurangan rezeki, kita bersabar, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah cara orang yang beriman, selalunya bersama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam keadaan kemewahan sahaja, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kemewahan, dalam keadaan nikmat ataupun musibah, selalunya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kena selalunya mengingatkan diri, mengingatkan hati, dunia ini untuk sebentar sahaja. Untuk sebentar kita dalam keadaan bermusafir, tiba-tiba kita sampai. Masalahnya, adakah kita sudah sedia bila kita sampai? Sudah menyediakan tempat yang baik untuk kita? Sudah mendapatkan kubur yang cahaya bila kita masuk, khususnya malam yang pertama? Sudah kita dapat amalan yang salih yang kita rasa bangga bila menunjukkan Rasulullah SAW, bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah amalan salih kita sudah mempunyai kabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai khasiat syafaah, menjadikan syafaat pada kita? Di antara amalan yang sangat baik, amalan yang sangat mulia pada zaman ini adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah orang yang suka, yang istiqamah, yang selalunya bersalawat, selalunya mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajarilah
anak-anak kamu, keluarga, sahabat, kawan-kawan kamu, untuk mereka menjadikan teman-teman yang baik, untuk mereka menjadikan saksi pada hari kiamat. Jangan biarkan mereka menjadikan musuh bagi kita hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Kawan-kawan dan ahli keluarga, anggota-anggota sahabat-sahabat pada hari kiamat mereka akan jadi sebagai musuh bersama-sama satu sama lain. Sahabat kamu di dunia ini kemungkinan menjadikan musuh pada kamu hari kiamat kalau tak jaga bersahabatan betul-betul, kalau tak jadi kawan-kawan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak jadi kawan-kawan yang selalunya menasihatkan kawan kamu ataupun mengajarikan anak-anak kamu untuk jaga agama, untuk jaga solat 5 fardu, untuk baca Al-Quran, untuk mengimarkan waktu dengan amalan yang soleh, untuk jaga lidah daripada kata-kata yang tak baik, untuk jaga telinga daripada mendengari perkara yang tak baik, untuk jaga anggota-anggota tubuh badan kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli mahabbah, ahli hidayah, ahli barakah, ahli taufiq, ahli salah, ahli falah, ahli mutaba'ati li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ahli murafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la. آمين اللهم آمين. اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات واقضي لنا ولهم من جميع الحاجات وارفع لنا الدرجات وتجاوز عن السيئات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. Kita terima kasih ucapkan kepada Dr. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Fadal di atas wasiat yang diberikan kepada kita, yang mana banyak perkara yang kita dapati, pengajaran yang kita peroleh daripada kisah yang dinyatakan ataupun disebut oleh Al-Habib, kisah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Begitulah untuk kita mendatangkan perasaan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara kita meneladani bagaimana cintanya para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka itu hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dapat memandang, menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu perkara, maka sudah pastilah kecintaan mereka itu tak putus-putus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cerita seumpama ini akan menjadi perkara yang akan dapat menimbulkan lagi kecintaan kita, kasih sayang kita, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disarankan oleh Al-Habib untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, walaupun kita tidak mampu untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di atas tanda ingatan cinta kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap daripada mereka yang membaca ucapan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengetahui namanya, daripada mananya, berapa jumlah bilangannya, diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di maqamnya. Kerana Allah Taala telah mewakilkan malaikat untuk sentiasa memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keberadaan umatnya yang sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah sebahagian daripada ulama sufi menyatakan adimis salat ala Nabi Muhammadin, sentiasalah kamu sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabulha atman bi ghairi taraddudin. Allah Ta'ala akan terima selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada taraddud, walaupun keadaan kita lalai hati kita pada waktu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya riak, ujub, sama dan sebagainya,
tetapi ibadat selawat kita hatman pastinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi taraddud, dengan tiada keraguan lagi. A'maluna, adapun amal kita yakni amal yang lain, bainal qabuli wa raddiha, yakni umpamanya solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya daripada amal-amal yang lain daripada ibadat selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antara terima dan ditolaknya itu penafsiran ini di atas niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga keadaan kita, selawat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana kemuliaan maqam martabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebagai perakhiran majlis kita pada malam yang penuh kemuliaan ini, sama-sama kita mengucap selawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat, dengan penuh kejiwaan kita untuk mencapai cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta supaya anak-anak kita daripada Madrasah Darul Muhajirin akan mengetuai pembacaan selawat, dan mudah-mudahan muslimin dan muslimat akan sama-sama kita membaca secara beramai-ramai. Insya-Allah.